Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to Ichan's TV. Bersama aku lagi, nama aku Ichan. Sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih pada korang. Sebab video aku yang sebelum-sebelum ni, Alhamdulillah dah start viral yang berkenaan video cari hantu pocong. Dan aku nak ucapkan terima kasih pada yang dah subscribe channel aku Ichan's TV. Pada yang belum subscribe lagi, jangan lupa untuk subscribe Ichan's TV dan tekan butang loceng di bawah tu. Aku rasa dah lama tak buat video bercakap depan kamera macam ni. Tapi hari ni khas untuk korang. Aku nak share dengan korang macam mana kita nak berhadapan dengan haters. Seperti yang kita tahu, siapa yang tak kenal haters? Aku tak kata haters ni adalah individu, tapi sekumpulan pendapat aku lah. Haters ni adalah orang yang tak ada kerja, yang sentiasa mencari kesalahan orang lain. Ada je kesalahan, ada je peluang untuk dia kecam, dan dia straight away kecam tanpa fikir perasaan orang. Berlaku pada aku baru-baru ni, yang dimana ialah bila video kita dah start viral, video aku pasal mencari hantu, mencari pocong dekat Taman Seri Impian, dan juga cari hantu pocong di rumah kilang sawit Belitung. Baru-baru ni viral. Dan rata-rata lah, aku tak kata semua, rata-rata ada yang betul-betul support. Ada yang memang totally hate lah about that video. So as a content creator, macam aku as a YouTuber, aku tak kisah pun kalau setakat diorang nak kecam. Sebab diorang ada yang tak kenal aku, tapi diorang main kecam, diorang main komen, dan komen yang menyakitkan hati. Tapi masalahnya diorang tak berani nak DM. Itulah haters. Dia cuma mampu untuk sakitkan hati korang melalui komen yang menyakitkan hati. Tapi it's okay. Untuk video kali ni, aku nak share dengan korang macam mana kita ni nak berhadapan dengan haters. Tak kira lah engkau adalah public figure, tak kira lah engkau seorang yang berpengaruh ataupun influencer. Dan most of them, kebanyakan apa yang aku tengok, kebanyakan orang yang mempunyai ramai haters, dia semakin popular. Setuju atau tak? Bila kau ramai haters, maknanya kau dah semakin popular. Contohnya macam Dato' Alif Shukri, macam Sajat. Ramai orang kecam, tapi seramai-ramai orang yang kecam, nama kau makin naik, nama kau makin up. Jadi thanks to haters juga, sebab diorang lah nama korang naik, dan mungkin video-video korang viral. So aku nak share dengan korang macam mana kita nak hadap haters ni tanpa menjejaskan kredibiliti korang sebagai seorang manusia yang bagus. Mengikut pengalaman aku, first kali, jangan marah. Jangan marah, relax. Maksudnya kau terima kutukan, kau terima hinaan, cacian dengan tenang. Relax, tak payah marah. Ayat-ayat budak sekarang kan, jangan koyak. Sebab memang pekerjaan haters ni memang nak menjatuhkan kita. Memang nak menjatuhkan korang. Dalam diam-diam, diorang kutuk korang, diorang komen benda yang menyakitkan hati, sometimes melibatkan orang-orang yang korang sayang, melibatkan family. Tapi itu memang tugas diorang. Tugas diorang sebagai haters memang nak menjatuhkan korang, memang nak bagi korang koyak. Itu memang kerja diorang. So, yakinkan diri dengan kemampuan korang supaya sentiasa kuat untuk tahan tohmahan ataupun cacian diorang. Sentiasa ingatkan diri korang kuat. Tak ada kudis pun, tak ada luka pun kalau korang ignore je. Yang kedua adalah abaikannya lah. Abaikannya lah cakap-cakap diorang. Selepas korang rasa tak perlu nak marah, then abaikan je. Maksudnya bila setiap kali komen yang lalu, setiap kali umpatan orang tu, just masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, kan? Itu lebih menenangkan korang sebenarnya. Dan tak perlu nak rasa sakit hati. Ignore je. Sebab apa? Bila korang terlalu fikirkan apa yang haters cakap pada korang, daripada situlah korang akan down. Bila kau rasa apa yang korang buat tu betul, kenapa korang nak perlu risau? Yang ketiga, delete and block. Yang korang rasa parasite, korang rasa yang terlampau beri negativity,
terlampau beri satu aura negatif pada korang, just delete and block. Simple as that. Tindakan korang ni bukan setakat membersihkan korang punya akaun media sosial, okay, malah korang tak perlu rasa sakit hati pun kan bila nampak komen negatif, dan delete. Okay, tak perlu layan ataupun komen reply yang menyakitkan hati. So hati akan jadi tenang. Yang keempat, anggap kutukan ataupun kritikan ataupun ejekkan tu sebagai satu sumber motivasi untuk korang terus up. Okay, macam aku sebagai content creator ataupun YouTuber, aku sentiasa ambil kritikan ataupun teguran sebagai motivasi diri untuk aku untuk improve yang mana yang lebih baik. Daripada situ, korang dapat belajar makna sabar. Sabar tu yang paling penting lah sebenarnya kan. Bila korang terlampau ambil hati sangat, terlampau koyak sangat dengan komen-komen negatif ni, mungkin korang akan rasa tak boleh tidur, okay? Mungkin akan mengalami depression yang sangat dahsyat. So pada aku, just anggap dia sebagai satu motivasi yang boleh memberi kesabaran tinggi pada hidup korang. Dan last kali pada aku, jangan jadi macam diorang. Okay? Tak perlu jadi macam diorang. Bila diorang kutuk kau, diorang komen negatif dan cakap benda buruk dekat kau, so tak perlu layan dan jangan jadi macam diorang. Okay? Tak perlu nak reply komen diorang, tak perlu nak hantam diorang balik, tak perlu nak maki diorang balik. Sebab bila korang buat macam tu, itu adalah kelemahan sebenarnya. Okay, haters ni dia lebih suka kita koyak dan respon dekat dia punya komen, dan lepas tu dia akan play victim. Okay, dia akan rasa macam dia orang sentiasa betul. Of course, haters sentiasa betul. Korang jangan risau benda tu. Memang haters sentiasa betul. Jadi sekarang ni kita tak perlu nak tentukan siapa betul ataupun siapa salah. So better kau just be yourself dan tak perlu reply pun apa benda yang diorang komen, apa benda yang diorang cakap negatif pasal hidup kau. So itu yang aku buat untuk diri aku sendiri. Okay, just nak share dengan korang lah. As a YouTuber, as a content writer, memang korang takkan lari lah daripada haters. Even orang-orang biasa, okay, even yang paling teruk, politician, public figure, memang sentiasa ramai haters. Memang sentiasa kena kau-kau punya, okay, kena hina, kena kritik kau-kau punya. So ayat yang paling aku suka, pergi mam. Okay, pergi mam. Tak ada apa-apa efek pada diri kita pun, so buat apa kau nak kisah. Sedangkan Rasulullah SAW pun adalah manusia yang paling sempurna dalam dunia satu ketika dulu. Okay, betapa teruknya beliau diuji. Okay, walaupun orang sebaik itu pun ada banyak haters. Okay, jadi buat apa nak kisah sangat dengan haters ni. Just move on. Korang rasa apa yang korang buat tu betul, teruskan je. Itu saja video aku untuk kali ni. Saja nak share dengan korang sebab aku rasa dah lama tak buat video bercakap-cakap ni kan. Okay, itu je aku nak share dengan korang. Dan again, terima kasih sekali lagi sebab dah buat video aku viral. Pada kawan-kawan yang support, pada saudara mara dan family yang support aku sebagai YouTuber, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah akan datang aku akan buat konten yang lebih baik lagi, okay, lebih bagus lagi untuk tontonan korang. Ada yang nasihat aku juga, buat cari hantu ni bahayalah. Okay, ada yang kata yang nasihat perlu ada so called isi lah, perlu ada pendinding dan sebagainya. Dan insya-Allah benda tu sebenarnya kita dah ready. Okay, dan aku suka ingatkan dekat korang yang kita ni bukan nak mencabar benda-benda gaib ni, bukannya nak mencabar hantu-hantu atau makhluk halus ni. So dia lebih kepada nak mencari kebenaran. Okay, nak dia menampakkan kewujudan dia. Okay, bukannya untuk kita buat perkara-perkara syirik, untuk puja-puja dia dan sebagainya. Okay, tak semestinya video cari hantu nampak hantu, babe. Kan, macam aku cakap, kalau kau buat video dan kau nampak benda tu, nampak entiti tu wujud, dan jackpot lah. Maksudnya rezeki kau lah nampak kan. Cuma
Aku sentiasa berdoa supaya Allah sentiasa lindungi kami Keluang Entity Clan ni dalam merungkai benda-benda gaib ni. Okay? Dan Allah pelihara kami, Allah jaga kami untuk teruskan memudahkan lagi kami buat video menampilkan entity kepada anda. Jangan lupa yang belum subscribe, terus subscribe channel aku. Thanks korang punya support selama ni. Assalamualaikum. Bye bye.